أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب يسر ولا تعسر، فإن التيسير عليك يسير. رب تمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, kita dapat melaksanakan solat maghrib di awal waktu. Dan yang kedua, kita dapat melakukan solat maghrib di awal waktu secara berjemaah. Dan setelah selesai kita menunaikan solat secara berjemaah, kita duduk sekejap, duduk untuk berwirid, berzikir dan berdoa. Dan setelah kita duduk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi kekal di dalam masjid ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat kepada kita. Kerana apa? Yang pertamanya, kerana Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dan melintaskan di dalam hati kita untuk datang ke dalam masjid ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya seorang itu, walaupun dia adalah seorang rasul ataupun nabi sekalipun, kalau dia didakwahkan oleh nabi dan rasul sekalipun, ketahuilah bahawasanya hidayah, kasih sayang yang Allah inginkan kepada makhluknya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sebab ayat ini merujuk kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menziarahi bapa saudaranya Abu Talib. Siapa Abu Talib ni? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu adi ba'dal abi. Abu Talib ni adalah bapaku selepas bapaku. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan lagi apabila Allah Subhanahu wa taala jemput bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah. Jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim dalam keadaan Nabi dalam kandungan lagi. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala kerana Allah melintaskan, membenarkan dan juga memudahkan kita untuk hadir ke dalam masjid, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan segala kebaikan. InsyaAllah malam ini kita akan bersama-sama mendengar sedikit perkongsian berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di tangan saya merupakan sebuah kitab berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab sirah berkaitan dengan perjalanan hidup seorang makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa makhluk ini paling Allah Subhanahu wa taala sayang? Satu, kerana Muhammad bin Abdullah ini cemerlang 100% dari sudut keimanannya, cemerlang 100% dari sudut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita mempelajari sirah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna
iman seseorang apabila dia tidak meletakkan satu dalam hati dia rasa cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, nombor satu. Dan nombor dua adalah kepada Rasulnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati kita boleh letakkan kedudukan cinta tu. Kita boleh jawab dalam hati kita siapa yang paling kita cinta. Ada orang boleh jawab dia sayangkan isteri dia, sayang dengan anak-anak dia. Sebab anak-anak dan juga isteri adalah orang yang hidup bersama dia. Jadi nak hadirkan rasa cinta dan sayang kepada ahli keluarga itu biasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah meninggalkan kita hampir 1400 tahun lebih. Lamanya jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh sebut kita sayang Nabi, tapi sayang dan cinta itu bukanlah sekadar hanya di bibir sahaja. Sayang dan cinta kita tidaklah semata-mata hadir ketika Maulidur Rasul. Jadi nak hadirkan rasa cinta itu mestilah kita mengenal susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi nak rasa cinta mesti kena kenal. Mesti kena kenal dengan Nabi itu. Bagaimana dia dilahirkan, bagaimana kehidupan kanak-kanak dia. Kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni susahnya tu macam mana? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak mujizat dia? Kita tengok, oh tak apalah, itu Nabi kekasih Allah, mendapat pertolongan Allah. Sedangkan walaupun Nabi itu seorang Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga adalah manusia biasa. Manusia biasa dari sudut kalau Nabi tak makan, Nabi lapar. Ya, kita mendengar mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada ketikanya Nabi tidak makan dan tidak minum. Nabi tidak tidur. Tapi keseluruhan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi makan dan minum. Dan Nabi juga di dalam peperangan, apabila Nabi berperang, Nabi cedera. Maksudnya Nabi biasa, manusia biasa. Apabila ditusuk pedang ataupun panah, Nabi akan berdarah seperti manusia biasa. Dan insya-Allah kita akan lihat kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman. Sedikit latar belakang tentang pengarang kitab tuan guru kita, iaitu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab Sirah Ar-Rahim Makhtum ini ditulis oleh tuan pengarang kita dalam satu pertandingan penulisan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tuan pengarang kita Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri merupakan seorang pemuda ataupun lelaki yang berbangsa India. Maksudnya dia bukanlah orang Arab. Dan dia menulis dalam satu pertandingan penulisan sirah yang dianjurkan oleh Arab Saudi, dan karangan beliau ini telah mendapat tempat pertama. Dia ada 5 orang yang masuk dalam pertandingan itu, dan tuan guru kita Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mendapat tempat yang pertama dalam penulisan kitab. Kerana penulisan dia yang pertamanya mudah untuk difahami. Dan kata tuan guru Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, aku menulis kitab ini dan sengaja aku menipiskan penulisan aku supaya mudah untuk orang membacanya pada suatu hari nanti. Dalam keadaan dia kata, tuan guru kita kata, dia tipiskan tulisan dalam kitab, dalam tangan saya ini lebih kurang dalam 710 muka surat. Walaupun sekadar dia kata saya menipiskan penulisan dan memendekkan penulisan, supaya apa? Supaya mudah untuk kita membaca dan memahaminya. Dan sungguh pun begitu, tuan pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia tidaklah menipiskan tulisannya sehingga menyebabkan kualiti perjalanan sirah yang ditulisnya itu menjadi terlalu mudah, terlalu biasa.
Jadi Tuan Pengarang Kitab meletakkan kisah-kisah yang disepakati ataupun mendapat sepakat keseluruhan ulama dan juga meletakkan kisah-kisah yang sahih. Maka pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri diangkat untuk menjadi pemenang dalam pertandingan penulisan sirah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat pengenalan yang pertama. Bila kita mempelajari sirah, perkara asas yang perlu kita ketahui adalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua fasa, iaitu 53 tahun kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, bermaksud daripada Rasulullah itu dilahirkan sehinggalah 53 tahun, dan fasa yang kedua adalah 10 tahun. Apabila 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi bagi 10 tahun yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Bermakna 63 tahun itu adalah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 53 tahun kehidupan di Mekah, manakala bagi 10 tahun yang terakhir di Madinah. Sungguh pun 53 tahun kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah begitu lama, 53 tahun. Kita lihat di mana-mana kitab sirah perbahasannya antara Mekah dan Madinah akan melibatkan perbahasan di Madinah, fasa yang kedua, apabila di situ lebih tebal kisahnya, kerana di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar nabi ataupun rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah merupakan ketua negara. Bukan sahaja ketua negara, Nabi Muhammad juga ketua agama. Dan juga perjalanan kehidupan di Madinah lebih getir dan lebih susah kerana musuh-musuh di sekitar kota Hijaz, bandar Hijaz iaitu bandar tanah-tanah Arab, semuanya bersepakat untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan lihat nanti di dalam fasa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bila kita cerita tentang kehidupan di Mekah, ianya mestilah merujuk tentang usul asal pembukaan Mekah itu sendiri. Di mana hari ini kita lihat Mekah yang hari ini orang ramai datang untuk menunaikan haji, di kota Mekah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita nak lihat hari ini permulaannya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu sendiri. Pengarang kitab Syekh Safiur Rahman memulakan perjalanan kisah itu dengan sejarah asal usul Mekah. Sejarah asal usul Mekah ini tidak lain tidak bukan apabila kita melihat kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu manusia kedua terbaik selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Ibrahim, pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri meletakkan kisah Nabi Ibrahim di awal-awal penulisannya untuk menceritakan kita awal-awal kota Mekah itu macam mana. Awal-awal Mekah itu apabila Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang tidak dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu wa taala berapa tahun? Bukan 6 tahun, bukan 10 tahun, bukan 50 tahun. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 80 lebih tahun tidak memiliki zuriat. Sebab itu bila kita lihat kisah para nabi dan para rasul, kita nampak kehidupan kita dengan ujian anak, ujian belum mendapatkan zuriat, ujian kehidupan, ujian susah. Kita lihat kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mana-mana kisah para nabi, sebab ianya sedikit sebanyak dapat memujuk hati kita. Apabila Nabi Ibrahim diuji 80 lebih tahun tidak memiliki anak,
Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu lagi kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Sarah itu mandul. Sudahlah diberitahu, sudahlah tak dapat anak 80 lebih tahun, Allah bagi tahu Ibrahim, Sarah isteri kamu itu mandul. Dan Nabi Ibrahim kita ajar satu perkara, iaitu tidak putus asanya Nabi Ibrahim apabila hari-hari Nabi Ibrahim mengangkat tangan meminta kepada Allah. Sangka baiknya Nabi Ibrahim terhadap Allah, hari-hari Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, kurnialah seorang anak kepada aku di kalangan anak-anak yang soleh. Hari-hari Nabi Ibrahim minta, dalam keadaan Nabi Ibrahim tahu Sarah itu mandul, tapi Nabi Ibrahim nak ajar kepada kita semua, apabila memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Dan apabila para nabi dan para rasul diuji, selalunya keadaan itu luar daripada pemikiran akal kita yang waras. InsyaAllah kita kalau diuji, Allah tunjukkan jalan. Contoh kereta rosak, duit tak ada, Allah tunjukkan jalan. Boleh pinjam duit dengan ahli keluarga, boleh letak dekat bengkel dulu, boleh simpan dulu, tunggu gaji bulan depan. Tapi para nabi dan para rasul diuji luar daripada logik akal fikiran kita. Jadi apabila Sarah melihat Nabi Ibrahim berdoa hari-hari, kata Sarah, wahai suamiku, kahwinlah dengan Hajar. Sebab apa? Hajar ini adalah hamba yang dihadiahkan oleh Fir'aun. Fir'aun ini bukannya Fir'aun Nabi Musa, tapi Fir'aun pemerintah yang duduk di Mesir. Apabila dia cuba nak goda Sarah, tapi Sarah tak layan, dihadiahkannya Sarah itu dengan Hajar, seorang hamba perempuan. Lalu Sarah kata, wahai Ibrahim, kahwinlah dengan Sarah, kahwinlah dengan Hajar. Mana tahu kalau kita boleh mendapatkan zuriat hasil perkahwinan dengan Hajar. Jadi Nabi Ibrahim berkahwinlah dengan Hajar, berkahwin dengan Hajar, dan dikurniakan Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Satu, Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Ibrahim dalam keadaan lama tak dapat anak, Allah bagikan anak. Allah bagi anak. Sudahlah Allah bagi anak, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, wahai Ibrahim, ambil anak kamu Ismail dan juga Hajar, bawa pergi satu tempat. Satu tempat, Allah tunjuk arah saja. Allah tunjuk arah saja, Nabi Ibrahim pun pergi masa tu naik apa? Pergi daripada Palestin ketika itu untuk pergi ke Mekah. Nabi Ibrahim tak tahu yang itu adalah Mekah. Allah tunjuk arah, Allah kata, pergilah kamu dalam keadaan kita kalau dari Palestin dan untuk pergi ke Mekah mengambil masa lebih kurang dalam 1000 lebih kilometer. Dan ketika itu pengangkutannya adalah kuda ataupun unta. Dan selalunya kalau orang yang berkeluarga akan menaiki unta, Jadi naiklah 3 beranak ini, iaitu Nabi Allah Ibrahim, Ismail dan juga isterinya Hajar naik unta. Perjalanan itu pun dah cukup dah menguji Nabi Ibrahim. Sebab apa? Perjalanan jauh, musafir yang jauh, mengambil masa berbulan-bulan, dan sampailah dekat tempat Kaabah yang hari ini Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim, letak isteri kamu, tinggalkan isteri kamu Hajar dengan Ismail di tempat ini. Jadi Ibrahim tengok keliling, Nabi Ibrahim tengok keliling. Dan ketika itu Mekah, tuan-tuan bayangkan Mekah yang hari ini, tuan-tuan cabut Kaabah tu, tuan-tuan cabut keliling-keliling tu, hotel-hotel yang ada keliling tu, jalan-jalan raya. Itulah keadaan Mekah ketika Nabi Ibrahim mula-mula sampai. Maksudnya tiada sebarang tumbuh-tumbuhan, tiada pokok, tiada binatang buas, air pun tak ada. Maksudnya tiada kehidupan di situ. Jadi Nabi Ibrahim tengok keliling, diturunkan Hajar bersama dengan isteri dia. Diturunkan Hajar dengan isteri dia pun dah nak bergerak balik, nak pulang semula. Sebab Nabi
Allah Ibrahim yang dikurniakan dengan kasih sayang, dan kasih sayang itu lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah Allah mengatasi rasa kasih dan sayang kepada isteri dan anak-anaknya. Sebab itulah Nabi Ibrahim pergi, dan ketika itulah Hajar tarik jubah Nabi Ibrahim yang ketika itu ada di atas unta. Dia kata apa? Dia kata, wahai suamiku, adakah abang nak tinggalkan saya dengan anak-anak dekat tempat ini? Tengoklah sekeliling, apa pun tak ada. Nabi Ibrahim tak jawab. Nabi Ibrahim dah nak menggerakkan unta dia, dan ketika itulah Hajar pegang jubah Nabi Ibrahim. Hajar tanya, Allah ke yang mengarahkan untuk letakkan kami di sini? Nabi Ibrahim jawab dengan satu jawapan yang singkat, Allahumma na'am, ya. Kalaulah Nabi Ibrahim mulakan dengan percakapan sebagai contoh, abang pun tak tahulah, Allah yang arahkan, abang ni Rasul, abang ikut je Allah dah minta. Lepas tu isterinya pula Hajar kata, abang kan Rasul, mintalah dengan Allah supaya perkara ni tak berlaku. Jadi akan jadi drama dekat situ. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini dijawab dengan jawapan yang ringkas. Kemudian Hajar isteri yang salihah, yang faham agama, dia pun balas jawapan suami dia. Dia kata apa? Wahai suamiku Ibrahim, kalaulah Allah yang mengkehendaki untuk aku dan anak kita Ismail tinggalkan di sini, duduk di tempat ini, pasti Allah akan bagi sesuatu kebaikan untuk kami. Mustahil Allah berkehendakkan sesuatu tapi Allah menghancurkan sesuatu. Jika Allah berkehendak, kata Hajar, Allah pasti menentukan kebaikan untuk kami. Tak apa, abang balik pergi. Abang balik. Jadi pergilah Nabi Ibrahim dalam keadaan Nabi Ibrahim memberikan beberapa biji kurma yang diletakkan di dalam bekas. Kemudian diberikanlah beberapa bekas air untuk diberikan kepada Hajar. Logik akal, 3 hari mesti mati. Kita biasa tengok dekat dalam National Geography, orang yang buat survival duduk dekat gurun dengan panas, dengan tak ada air, yang manusia perlukan air ketika itu. Dan Ismail ketika itu masih lagi dalam susuan ibu dia, maksudnya tidak putus susu lagi, masih lagi menyusu. 3 hari mesti mati kalau kita ikut logik akal. Jadi bila Nabi Ibrahim pergi meninggalkan, sekira-kira jarak itu dah tidak lagi lihat isteri dan anak-anaknya, Nabi Allah Ibrahim berhentikan untanya, lalu mengangkatlah tangan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Ya Allah, aku tinggalkan isteri dan anak-anakku di suatu tempat yang di mana tumbuh-tumbuhan pun tak ada, Ya Allah. Aku melaksanakan arahan kamu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak dan isteriku di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat. Sepatutnya Nabi Ibrahim minta apa? Nabi Ibrahim minta, Ya Allah, arahkanlah malaikat untuk hantar 2 biji roti selang beberapa hari. Tak pun, Ya Allah, hantarlah air, buatlah telaga untuk anak-anak aku. Ya Allah, binalah satu rumah untuk perlindungan. Tapi Nabi Ibrahim ajar kita solat adalah kunci kebahagiaan. Sebab tu apabila seseorang itu beribadah, ada orang dia beribadah, dia baca Quran, dia buat sedekah, dia orang kaya, dia bersedekah, dia infak, dia yakin bahawa infaknya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah dengan dia tidak mengerjakan solat. Sedangkan solat itu adalah kunci untuk Allah terima semua ibadahnya. Innahu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Jadi solatlah kunci untuk Allah terima. Sebab tu bila seseorang itu dihadapkan di hadapan Allah di mahsyar, Allah akan tengok apa dulu? Solat.
Allah tak minta tengok dia punya sedekah dia, dia punya tarawih dia, dia punya bacaan Quran dia. Allah akan tengok kita punya solat. Yang mana hari ini kita tengok betapa mudahnya orang meninggalkan solat. Pergi jalan sekejap, pergi bercuti, tak solat. Kenapa tak solat? Oh, sebab bercuti. Sebab bercuti. Sedangkan solat ni adalah ibadah yang tiada sebab untuk kita tinggalkan kecuali orang itu gila ataupun dah mati. Orang yang tak boleh bergerak pun, stroke pun, dia tetap kena solat. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah, bijaknya Nabi Ibrahim, dia minta kunci segala kejayaan, daripada minta air, minta roti, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadikan isteri dan anak dia di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat. Jadi pergilah Nabi Ibrahim pulang ke Palestin. Dan ketika itu Hajar dengan Ismail yang tinggal di situ, apabila mereka kehabisan bekalan, Hajar risau dengan keadaan anaknya, sebab susu yang ada pada Hajar pun sudah semakin kering. Hajar berlari di mana? Di Bukit Safa dan Marwah untuk mencari kalau ada air. Usaha mesti ada, sebab tu Hajar walaupun dia tahu pada keadaan itu dah memang tak ada air, tapi buat apa nak cari? Usaha. Hajar bagi tahu kita mesti kena usaha. Hari ini kita pergi umrah, kita pergi haji di kawasan Safa dan Marwah, itulah yang pada ketika ini kita boleh sa'i dalam keadaan berekon, berbumbung. Dan pada ketika itu, waktu zaman Hajar, ianya merupakan dua lembah bukit. Berlari-larilah Hajar untuk mencarikan air. Tapi Allah ajar kepada kita usaha macam mana, Allah akan bagikan pertolongan itu melalui kehendak Allah itu sendiri. Apabila air itu tak ada pun di Safa dan Marwah, tapi air itu berada di Zam-Zam, yang pada hari ini kita lihat di tempat Hajar meletakkan Ismail. Jadi muncullah telaga Zam-Zam, air Zam-Zam yang mencurah-curah banyaknya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Hajar ketika itu tak kepung kawasan Zam-Zam itu, maka Zam-Zam akan mengalir ke seluruh dunia. Akan menikmati Zam-Zam itu. Tapi Hajar kepung, lalu menjadilah tempat itu kawasan yang ada punca air. Lalu Hajar pun minum, Ismail pun minum. Dan ketika itu haiwan kalau ada punca air, dia mesti datang. Jadi burung-burung pun datang di situ. Dan kemudian ada satu kabilah daripada Bani Jurhum, dia lalu di situ, dia nampak ada punca air. Sebab apa? Menjadi kebiasaan orang dahulu apabila mereka bermusafir untuk nak melihat punca-punca makanan dan minuman, kita tengok binatang dia pergi mana, tengok burung terbang, dia pergi dan turun di mana. Jadi dia lihat dekat situ ada Zam-Zam. Kabilah Bani Jurhum ni minta kepada Hajar untuk tumpang duduk di situ. Lalu Hajar membenarkan untuk tinggal di situ. Dan apabila Nabi Ibrahim dalam kunjungan dia menziarahi isteri dan anak-anak dia, satu, Nabi Ibrahim dipuji dengan keadaan Allah tak bagi anak dalam 80 tahun lebih. Sudahlah diberikan anak, dua, Allah arahkan Ibrahim untuk tinggalkan anak dia. Sebab tu saya lihat kalau ada kawan-kawan dan sahabat-sahabat saya, bila dia ada anak pertama dia lahir, anak pertama, hari-hari dekat tempat kerja cerita anak. Hari-hari kat tempat kerja cerita anak. Hari-hari tengok gambar anak dengan gaya macam-macam dan anak yang sama. Anak, betapa hati seorang ayah ataupun ibu apabila dilahirkan anak, betapa kasihnya dia akan ingat anak dia. Jadi Nabi Ibrahim tinggalkan anak dia dalam satu keadaan tempat yang pasti akan mati.
pasti akan mati. Sudahlah jauh ditinggalkan untuk kedatangan ziarah yang seterusnya. Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Kita lihat ujian para Nabi ni besar-besar dan juga luar daripada logik akal kita. Apabila Allah mengilhamkan Nabi Ibrahim bermimpi dia menyembelih anak dia. Dia bermimpi menyembelih anak dia Ismail. Dan ketika itu apabila Nabi Ibrahim bermimpi, dia bawa anak dia. Dia bawa anak dia pergi jalan-jalan. Dia bincang dengan anak dia. Dia kata apa? Dalam Al-Quran disebutkan dia kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia panggil anak dia, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Dia kata apa? Dia kata, wahai anakku sayang, hari itu abah mimpi. Abah mimpi, dalam mimpi itu abah nampak abah sembelih Ismail. Apa pandangan Ismail? Dia tanya pandangan untuk dia nak sembelih. Kalaulah Ismail kata, jangan bah, Ismail bagi ke tak bagi ke, Ismail bagi, Ibrahim akan sembelih. Ismail tak bagi pun, Ibrahim akan sembelih. Bijaknya seorang ayah ni apabila dia bertanya pendapat anak dia, dia bukan tanya pendapat nak gunting rambut sebab nak masuk sekolah. Dia tanya pendapat nak dipotong lehernya, nak dibunuh. Apa jawapan Nabi Ismail? Kata Nabi Ismail, dia kata, ya abati, wahai ayah sayang, if'al tukmar. Wahai ayah sayang, buatlah apa yang Allah suruh. Buat apa yang Allah suruh. Sebab apa? Sebab anak itu pun Nabi Ismail. Buat apa yang ayah suruh, buat apa yang Allah suruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah akan nampak Ibrahim ni akan menjadi orang yang sabar apabila disembelih itu. Nak sembelih, dia kata, tak apa ayah, buat apa yang Allah suruh. Ayah akan nampak Ismail ni orang yang sabar. Lalu pulanglah Nabi Ibrahim. Disediakannya parang yang tajam, disediakannya tali, lalu dibawa. Hajar tak tahu. Sebab apa? Hajar kalau tahu, drama lagi. Buat apalah nak sembelih, betul ke Allah suruh tu? Kan mimpi aja, tanyalah pada Allah. Tapi Nabi Ibrahim tak bagi tahu. Sebab bagi tahu nanti dia akan jadi drama. Dan juga Nabi Ibrahim akan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji Nabi Ibrahim, aku bagi anak, engkau masih kasihkan, utamakan Allah ke, ataupun kau akan kasihankan anak engkau, ataupun kau akan kasihankan anak kau. Jadi dibawanya lah Nabi Ismail ke suatu tempat untuk disembelih. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu menguji Nabi Ibrahim dalam keadaan Allah nak tengok Ismail mestilah lehernya terputus. Maka Ibrahim mestilah meletakkan pisau itu, dan pisau itu mestilah diturunkan, dinaikkan. Kalau kita dalam persediaan itu kita kata tak untuk kita menunggu wahyu daripada Allah, supaya Allah kata apa? Wahai Ibrahim, ini adalah ujian sahaja. Ataupun dalam perjalanan nak pergi sembelih tu, kita menunggu bilalah Allah nak turun wahyu, nak cakap ni ujian. Tapi Allah nak lihat sampailah tahap Ibrahim menarik dan menghunuskan pisaunya itu ke leher Ismail, barulah Allah menyeru, wahai Ibrahim, sesungguhnya ini adalah ujian sahaja. Ujian sahaja. Maka berpelukanlah kedua anak beranak ini, Ismail dan juga Ibrahim, berpelukan kerana bersyukurnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu sebagai ujian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memurniakan seekor binatang untuk disembelih dan dikorbankan sebagai hadiah. Betapa Ibrahim mendahulukan Allah, dan betapa Ibrahim tetap walaupun dikurniakan anak, menjadikan Allah nombor satu di dalam hatinya. Lalu dikurniakanlah seekor binatang untuk disembelih. Itulah iktibar yang kita dapat hari ini apabila ibadah korban yang kita lakukan pada tiap-tiap tahun
berpuncanya daripada kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail ini. Dan pada ketika itulah apabila pertemuan yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Ibrahim dan Ismail membina Kaabah. Membina Kaabah yang pada ketika itu Kaabah dia dah 12 kali dah. 12 kali pembinaan, renovation, di mana pernah berlakunya banjir, terbakar, runtuh, lepas tu dibina semula. Dan ketika Ibrahim bina itu, kita tak tahu fizikal Kaabah tu macam mana. Fizikal Kaabah tu macam mana, cuma kita boleh tahu apabila pengarang kitab ini meletakkan kisah Nabi Ibrahim bina Kaabah setinggi sekira-kira Nabi Ibrahim tidak dapat mencapai. Maksudnya tidaklah terlalu tinggi pada keadaan sekarang. Pada keadaan sekarang itulah keadaan Kaabah pada ketika itu. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Amal ibadah apa? Amal ibadah kerana membina Kaabah. Membina Kaabah itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Apabila kita datang solat, kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menerima solat kita. Yang mana hari ini orang solat, apabila solat dia berkhayal dalam solat dia. Kadang-kadang bacaan tahiyat dibaca dalam keadaan Fatihah. Ketika Fatihah dia baca dalam tahiyat, dia pun tak sedar masa bila dia mula solat, dan dia pun tak sedar bila masa dia keluar solat. Tahu-tahu dah bagi salam dah. Imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dah keluar solat dah, dan 3 rakaat dah untuk maghrib. Berkhayalnya di dalam solat. Jadi Nabi Ibrahim ajar kita, apa-apa saja yang kita buat atas namanya ibadah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menerima ibadah kita. Tak kira lah solat ke, puasa ke, bacaan Quran. Habis baca Quran, ya Allah, terimalah bacaan Quran kita, bacaan Quranku ya Allah. Sebab apa kita pun tak tahu. Kita baca tu dalam keadaan kita riak ke. Hari ini kita dah baca 1 juzuk, dalam hati kita sebut, oh mungkin dekat dalam kuarter sekian lagi ni aku je yang baca sampai sejuzuk. Kita risau dalam keadaan itu, kita riak. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita. Jadi apabila selesai membina Kaabah, Nabi Allah Ismail pun duduk dan tinggallah di Mekah. Duduk dan tinggal di Mekah di dalam keadaan duduk bersama dengan Bani Jurhum, belajar berbahasa Arab, belajar tentang kehidupan. Berkahwinnya Nabi Ismail dengan Bani Jurhum, wanita Bani Jurhum. Dan disitulah Nabi Allah Ismail dikurniakan 12 orang anak lelaki, yang antaranya namanya adalah Nabayut, Qaidar, Adbail, Bisham, Misham, Duma, Misha, Hadad, Taima, Yatus, Nafis dan Qaiduman. Lalu berkembanglah menjadi 12 kabilah. Kita nak tahu kenapa, apa kaitannya kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail ini. Di sinilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak Nabi Ismail yang bernama Qaidar bin Ismail, yang dia kekal duduk tinggal di Mekah, beranak pinak sehinggalah lahirnya anaknya yang daripada Qaidar ini yang bernama Adnan. Daripada Adnan itulah sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat, aku ingat nama aku, ayahku, datukku sehinggalah Adnan. Adnan itu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain apabila kita mendengarkan ada para ulama menulis sehinggalah Nabi Ismail, sehinggalah Nabi Adam, ada cartanya yang kita boleh lihat yang para ulama menulis perkara tersebut sebagai sejarah keturunan Nabi. Tapi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada mulut Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengakui yang dia ingat sehingga Adnan saja. Macam saya nama Muhammad Fauzi, saya ingat Muhammad Fauzi bin Ja'far bin Jamil bin Tolah, selesai. Sampai atas saya dah tak ingat dah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat sampai Adnan.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad sehinggalah bin Adnan. Adnan inilah salah silah daripada anak kepada Nabi Ismail yang bernama Qaidar dan berkembang sehinggalah ke keturunan jalur Adnan itu. Daripada Adnan itulah terus bawa ke bawah sehinggalah kita akan lihat nanti kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah serba sedikit tentang yang pertama, permulaan Mekah itu sendiri daripada kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Dan kita dah lihat bagaimana jalur keturunan Rasulullah datangnya daripada Ismail dan melalui daripada anaknya bernama Qaidar. Di situlah bermulanya nama Adnan yang kita akan lihat nanti kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang seterusnya, insya-Allah, kalau diberikan keizinan. Untuk apa? Untuk kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak kita mengetahui sirah apabila kita pergi umrah, kita pergi haji, lama kita akan termenung. Dudukkan Masjid Nabawi termenung kita. Sebab apa? Membayangkan inilah suatu ketika udara yang dihirup oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah menempatkan kita bersama dengan Nabi kesayangan kita iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, puasa kami, solat kami, zikir kami sebagai pahala di sisi-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Permudahkanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan Kau jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, permudahkanlah hisab dan timbangan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله